A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Disambut tadabbur surah Al-Mulk ayat 24. Okey. Apa dia antara intipati ayat-ayat yang lepas? Kalau ambil daripada ayat 2:18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kazzaba allazina min qablihim fa kaifa kana nakir. Apa Allah nak beritahu dalam ayat 18? Kepada umat-umat itu lebih kepada yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Jadi mesejnya maknanya apa yang kamu hadapi ni wahai Muhammad adalah satu benda yang biasa. Hasilnya apa yang Nabi dapat bila Tuhan cerita umat dahulu pun diseksa, dihukum apabila mereka kufur. Apa yang Nabi dapat? Nabi mana lega dan ringan bebanan. Bila lega dan ringan bebanan, apa hasilnya pula? Kerja dakwah akan terus berjalan. Tidak ada putus asa, tidak ada kecewa, kan? Sebab bila dengar cerita umat dahulu, Nabi akan menjadi ringan disebabkan manusia bila berkongsi masalah dia akan jadi ringan. Tapi kalau masalah tu dia sorang-sorang tanggung, terbeban. Okey, yang kedua Allah nak beritahu. Jadi yang pertama ialah meringankan beban Nabi dengan berkongsi kisah umat-umat dahulu yang diazab oleh Allah. Yang kedua, tidak ada satu pun kaum ataupun umat yang menentang Allah melainkan pasti dibinasakan. Tak ada satu pun terlepas. Mana Allah nak bagi amaran, siapa yang menentang Allah, siapa yang menentang Rasul, dia tidak akan terlepas nasibnya ataupun masa depannya celaka. Okey. Ayat 19. Kalau awal surah Al-Mulk Allah suruh tengok apa? Langit. Sekarang ayat 19 Allah suruh tengok apa? Jadi dua-dua tu ada kaitan tak? Satu tengok langit, satu tengok burung. Apa kaitannya? Kebesaran Allah. Kenapa tak tengok bumi? Daripada tengok langit, kenapa tak tengok bumi? Bumi ada tak kebesaran Allah? Kenapa Allah tak suruh tengok bumi? Jadi maknanya lagi menunjukkan kebesaran Allah langit. Okey. Tapi banyak ayat suruh tengok langit, bahkan suruh tengok berulang kali. Pasal bumi tak adalah sebut berulang kali. Kemudian burung, kenapa tak ayam?
Mana lebih hebat ciptaan kambing, lembu dengan burung? Burung. Sebab apa? Boleh terbang. Jadi lepas kita tak ada buat yang ni, dah bila tengok burung ada rasa lain ke sama dengan dulu? Pasal lain, pasal mana? Ha? Oh, ialah stres lah pasal bab cari rezeki. Tapi iman meningkat tak? Iman meningkat. Apa bukti iman meningkat? Jadi yang tak datang ke atas semua iman menurun lah. Dia kalau iman meningkat, bukti yang paling nyata ialah amalan kita bertambah. Sebab bila iman dah kuat, jadi kuat tak untuk beramal. Yang tak beramal ni sebab iman lemah. Jadi kalau bukti iman kita kuat, tengok amalan bertambah tak? Kalau dulu solat fardu saja, sekarang dah solat sunat. Dulu solat sunat 2, sekarang 4, kan? Dulu baca Quran. Macam mana akhlak? Dia sebenar bila kita banyak fokus pada ibadah, automatik akhlak kita akan terbentuk. Sebab kalau mulut selalu baca Quran, mulut selalu berzikir, mulut otak selalu berfikir Al-Quran, dia tak ada masa nak buat benda yang tak baik. Kan? Bila dah kenal Tuhan, semakin kenal, semakin takut nak buat benda yang salah. Kan? Jadi ada peningkatan tak amalan lepas tadabbur ni? Ada? Tak, insya-Allah belum. Kalau dah, alhamdulillah. Jawapan biar tepat dah. Kalau dah, alhamdulillah. Kalau insya-Allah baru nak proses tu. Ada peningkatan. Ada. Dia sepanjang tadabbur, mana yang nampak jelas meningkat? Amal ke ataupun akaun kita? Duit lah. Amal lah. Oh, okey. Jadi apa dia? Duit tu selepas tadabbur, semakin banyak simpankan, semakin banyak sedekah. Alhamdulillah. Itu tanda yang paling jelas tu. Okey. Kemudian ayat 20 dan 21 digabungkan. Maksud apa tu? 20 dan 21. Manusia perlukan kuasa. Maksudnya? Maksudnya pengajarannya apa? Maksudnya apa? Pengajaran apa? Jangan tertipu dengan kuasa. Kalau ayat 20 Allah cerita pasal kuasa, kan? Kalau ayat 21 pasal dua, kan? Satu kuasa ataupun pelindung kita, yang kedua rezeki. Jadi kenapa Allah sebut dua tu? Sebab manusia hidup dia nak dua, kan? Satu yang boleh melindungi dia, yang kedua boleh makan, kan? Boleh melindungi dia sama ada suami ke, mak bapak ke, rumah ke, kereta ke, rezeki, makanan. Betul? Jadi Allah nak begitu, tempat yang manusia duk bergantung, duk cari dua ni, kalau Allah tarik je, dia boleh hidup tak? Tak boleh. Jadi benda dua benda ni asas dia. Kalau tak ada, manusia akan mati. Jadi hebat macam mana manusia pun, baliklah kepada Allah. Sebab kalau Allah tarik dua ni, habis. Pelindung dan rezeki. Yang ke-23,
Nah, 22. Maknanya Allah nak begitu, orang beriman apa ciri-ciri dia? Tidak putus asa lagi. Allah buat contoh kan, orang beriman macam mana cara dia berjalan? Lurus lagi? Jalannya luas, lurus, matanya nampak jelas kat depan. Jadi maksudnya apa? Orang beriman sentiasa tak ada masalah, sebab semua kat depan nampak. Tapi orang tak beriman, Allah buat contoh, jalan mata terlungkup. Kemudian jalan pula bukan di jalan raya, bukan di jalan, mungkin jalan dalam hutan, dalam semak, kemudian ada duri, ada longkang, ada lubang apa semua, dalam muka kat bawah. Jadi keadaan orang tak beriman ni sentiasa ketakutan, tidak tenang. Jadi kalau kita ada ciri-ciri tak tenang, takut, risau, mana kita ada ciri-ciri orang yang tak beriman. Okey. Yang paling jelas, yang paling ketara apa dia? Orang beriman masa dapat nikmat memang tenanglah. Tapi yang tanda paling jelas orang beriman dia tenang bila ada musibah. Jiwa dia tenang dan dah tak risau pun. Sebab apa? Yang dia tengok bukan musibah, yang dia tengok ialah hikmah ataupun di sebalik musibah. Okey, ayat 23. Apa yang Allah nak beritahu? Kalau di awal ayat Allah cerita pasal kebesaran dia melalui ciptaan langit, kan? Burung, Allah mencipta kehidupan, kematian. Ayat ni Allah nak cerita pula supaya kita berfikir tentang kebesaran Allah melalui diri kita, kan? Jadi kadang-kadang tanda kebesaran Allah ni ada pada diri kita. Dan sebenarnya banyak tak tanda-tanda yang menunjukkan Allah tu ada, Allah tu hebat? Banyak tak? Banyak mana? Agak-agak banyak mana? Tidak terhitung. Maknanya semua yang Allah cipta adalah menunjukkan tanda daripada sebesar langit sampailah sekecil semut lah. Zarah saya tak tahu. Tahu zarah besar macam mana zarah? Tak tahu kan? Kalau tak tahu jangan buat contoh yang tak tahu. Dia zarah ni debu yang halus. Bila kita letak tangan atas pasir, kita angkat, pasir yang besar jatuh kan, tapi ada tak yang halus? Yang halus tu dia lebih halus daripada zarah. Jadi semua yang Allah cipta adalah menunjukkan kebesaran Allah. Jadi banyak tak? Maksud apa tu? Kalau dah banyak tapi manusia tak beriman, maksudnya apa? Manusia tak kenal juga Tuhan mana? Tak nak berfikir. Dia contohlah, dia pergi satu kampung, masjid terang, ada menara, ada kubah, ada signboard lagi masjid kan, tapi dia tak nampak masjid. Nak kata apa orang ni? Bengong. Sebab tanda masjid tu cukup jelas kan. Sama juga tanda Allah tu ada dan Allah tu maha berkuasa cukup jelas, tapi masih ramai yang tak beriman. Makna otak dia dah rusak dah. Okey, kita habis itu kan. Sebab tu di hujung ayat 23 Allah kata apa? Sedikit sekali manusia yang bersyukur. Kalau dalam 1000 berapa orang bersyukur? Tak, dalam 1000. Tak. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis kudusi. Di akhirat besok Allah kata pada Nabi Adam, keluarkan daripada sekumpulan manusia. Maka Nabi Adam bertanya,
Sekumpulan tu berapa? Allah kata dalam hadis kursi, keluarkan daripada 1999 ke neraka. Daripada 1000 keluarkan 999 ke neraka. Makna dalam 1000 yang ke syurga, satu. Jadi dalam 1000 orang yang bersyukur, satu je. Jadi kita tak tahu termasuk ke tak. Semoga masuklah. Okey, kul katakanlah. Huwa, dia. Allazi, yang. Zara'akum. Zara' apa dia? Zara' ni mana mengembang? Membiak, mengembang biak. Dialah yang telah mengembang kamu. Fil ardi, di bumi. Allah kembangkan kita daripada apa ni? Daripada satu jiwa, iaitu daripada Adam. Jadi Allah sebut dalam surah apa tu? Surah? Cuba buka. Ayat berapa? Cuba tengok, betul ke? Cuba buka surah An-Nisa ayat 1. Allah kata apa? Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah pada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu. Jadi bila Allah suruh takut, Allah begitu sebab. Kenapa kena takut pada dia? Sebab dia menciptakan kamu, dan dia menciptakan kamu pula min nafsin wahidah, daripada satu, siapa? Adam. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan dia juga telah mencipta daripadanya. Daripada siapa ni? Daripada satu jiwa, iaitu Adam, zawjaha, pasangannya. Apa maksud dia? Mana Allah jadikan pasangan Adam tu adalah daripada Adam juga, iaitu sejenis, daripada sesama manusia. Kenapa tu? Kenapa? Spesies yang sama. Sebab rahmat Allah, kalau Allah jadikan manusia ni pasangannya bukan daripada manusia, apa jadi? Contoh daripada jin ke, ataupun daripada malaikat ke, kita tak boleh hidup dengan tenang. Cuba bayangkan, suami kita jin tak nampak, apa jadi? Asyik cari je mana suami, padahal ada dalam bilik. Jadi rahmat Allah, Allah jadikan pasangan kita daripada manusia. Kalau Allah jadi pasangan kita daripada haiwan, contohnya suami adalah harimau, apa jadi? Habis. Itu pun Allah sengaja sebut supaya apa? Kita fikir satu kehebatan Allah, daripada Adam boleh keluar ramai kan. Kemudian Allah jadikan suami isteri daripada jenis manusia yang sama. Sebab tu salah kalau ayat ni bercanggah dengan pendapat yang mengatakan ada manusia kahwin dengan jin. Bercanggah ayat ni.
Sebab Allah jadikan pasangan daripada manusia juga. Tidak ada suami isteri yang jin, kecuali suami juga adalah jin. Yang kahwin dengan bunian kan, itu tak ada. Okey, kemudian Allah kata apa? Wabassa minhuma rijalan katsira. Bassa sama dengan zara'ah. Dalam ayat itu Allah guna perkataan bassa. Bassa makna menyebarkan, mengembang. Jadi Allah menyebarkan manusia daripada apa? Daripada satu orang, daripada Adam. Asalnya Adam. Jadi itu menunjukkan kehebatan Allah. Apa kehebatan Allah? Daripada satu manusia boleh keluar rijalan katsira. Kita boleh tak daripada sekeping roti canai keluar pula roti-roti canai yang lain? Tak boleh, tak boleh. Itu hanya Tuhan saja boleh buat. Okey, kemudian wa ilaihi, dan kepada. Bila sebut ilahi dahulu kena terjemah. Dia beza ayat. Ilaihi tuhsyarun. Satu lagi tuhsyarun. Ilaihi. Cuba terjemah yang atas. Yang bawah? Kamu dikembalikan. Beza tak? Beza tak? Ayat pertama tu kepada satu je. Kepada dia saja. Bawah? Bawah dia kembali kepada dia kembali kepada Yang ayat Quran yang mana? Yang atas. Sebab apa Allah pilih atas ni? Sebab ada maksud yang tersendiri, iaitu bila Allah sebut ilahi di awal, makna kena tambah hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Mana di akhirat besok tak mungkin kita kembali pada suami, pada Nabi Muhammad, kepada Adam, tak. Hanya kembali kepada Allah saja. Tapi kalau ayat di bawah, ada kemungkinan kembali pada Muhammad ke, bapa ke, suami. Boleh. Jadi yang ni tak mungkin berlaku di akhirat besok. Bahasa Melayu tak ada, kan? Bahasa Melayu ada tak? Saya kembali ke rumah. Satu lagi ayat, ke rumah saya kembali. Ada bahasa Melayu? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada. Sebab tu Allah tak pilih bahasa Melayu sebagai bahasa Al-Quran. Sebab bahasa Melayu banyak kelemahan. Bahkan bahasa Melayu pun banyak ambil daripada perkataan Arab. Fakir, miskin, kan? Fakir pun bahasa Arab, miskin pun bahasa Arab. Okey, dan hanya, kena terjemah hanya kepadanya tuhsyarun, kamu di hasyar, mahsyar, dihimpun dalam keadaan bogel dan di tanah yang rata, tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada pokok, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya rata. Dan daripada Nabi Adam sampai kiamat, semua berkumpul di satu tempat dan satu masa. Bercampur pula dengan satu lagi, siapa yang akan berhimpun di pada mahsyar tu selain pada manusia? Jin. Ada lagi? Binatang tu yang mana? Semua ke ataupun yang terlibat dengan yang ada kes dia? Yang ada kes dia. Oh, yang tak terlibat tak ada? Tak tahu, ada dua pendapat ni. Yang mana satu betul? Sebenar dalil daripada Quran semua sekali. Semua. Kalau semua ada 1 bilion semua akan dibagikan. Yang tak terlibat dengan kes ke, ada kes ke? semua yang tercipta yang bernyawa kan? Ya. Jadi ada 4. Satu manusia, yang kedua jin, yang ketiga
Malaikat yang keempat, cuba bayangkan berapa ramai dan berkumpul di satu masa di satu tempat. Masa tu semua pakat cari siapa? Apa dia? Cari siapa? Tak, mula-mula cari Adam. Cari Adam. Adam kata apa? Aku pun tak boleh tolong. Sebab aku pun ada kesilapan. Apa kesilapan Adam? Berapa? 1 ke 10? Kalau satu kesilapan pun tak boleh tolong orang, tak boleh tolong orang. Kita ada berapa kesilapan? Banyak. Kemudian cari Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata dia pun nafsi. Kemudian cari Nabi Ibrahim dulu. Ibrahim pun kata dia ada salah kan? Apa salah dia? Tak, dia kesalahan dia bercakap bohong lah. Bila orang tanya siapa pecahkan patung, sepatut dia kata akulah kan. Dia kata tanyalah patung besar. Kemudian pergi cari Nabi Musa, tak boleh juga. Nabi Isa tak boleh. Last sekali cari dia cari tak Imam Syafi'i? Tak. Imam Syafi'i pun cari Rasulullah. Sebab itulah salah satu, saya tak pastilah, detailnya tak pasti, tapi 5 orang tu semua umat Nabi Muhammad dan yang lain pun pakat cari, tapi semua tak boleh nak bantu. Okey. Jadi di padang mahsyar ni sebenar yang boleh selamatkan kita siapa? Amalan kita yang mana? Yang sama dengan Nabi. Sebab kalau kita umat Nabi Muhammad tapi amalan tak sama, Nabi tak akan bantu. Lepas tu penting kita pastikan amalan kita A to Z semua selari dengan sunnah Nabi. Kadang-kadang benda simple je. Okey? Jadi kamu berkembang biak, lepas anak cucu, lepas cucu cicit. Ada orang hidup 5 generasi kat dunia, berbangga. Tapi dia lupa, satu hari dia akan dikembali pada Allah dan jumpa Allah. Kemudian setelah Allah cerita kehebatan dia, kebesaran dia dalam ciptaan manusia, Allah mencerita pula orang kafir, sikap orang kafir yang tetap sombong. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Mata bila hadzal wa'du, janji ini. Janji apa? Nabi Muhammad bila dah berdakwah, dia berjanji tak? Apa janji Nabi pada orang musyrikin? Mana lepas mati ada hari kebangkitan dan lepas tu ada hari pembalasan. Jadi orang musyrikin percaya tak? Tak percaya. Tapi kenapa dia bertanya? Bila lagi nak datang hari yang kamu janji? Saja nak. Jadi ini boleh tak kita tanya bila hari kiamat? Boleh ke tak? Kena apa dalil tak boleh? Ni. Dalilnya ni lah. Tapi ada tak sahabat Nabi bertanya pada Nabi, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Ada tak sahabat Nabi bertanya? Nabi marah ke? Nabi jawab. Nabi kata, Nabi tak jawablah soalan dia, tapi Nabi jawab dengan soalan juga. Apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Maknanya boleh bertanya bila kiamat, cuma yang tak boleh bila tanya untuk permainkan Nabi. Tapi kalau tanya betul-betul nak tahu, tak salah. Dan Nabi jawab pun bukan jawapan bila kiamat, tapi Nabi jawab yang lebih penting daripada soalan. Soalannya bila kiamat, tapi yang lebih penting persiapan. Kita nak tahu tarikh peperiksaan ke nak bersedia? Bersedia. Tapi kita dapat tarikh dulu ke bersedia dulu? Tarikh dulu. Bahaya tak tahu tarikh dulu kan?
Bahaya tak? Apa bahaya dia? Betul. Jadi apa hikmah Allah tak bagi tahu ni? Bila berlaku kiamat sampai orang musyrikin permainkan. In kuntum, sekiranya kamu ni nabilah dan orang beriman. Kamu adalah orang-orang, kalau kamu cakap benar, bila nak datang ni? Okey, Allah suruh. Nabi jawab tak? Nabi tak jawab. Sebab urusan kiamat ni urusan ghaib, urusan Allah. Jadi Allah yang perintah Nabi supaya jawab. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya hanyalah ilmu. Ilmu tentang apa ni? Ilmu kalau terjemah bahasa Melayu apa dah? Pengetahuan. Tapi orang Melayu tak sebut pengetahuan, dia sebut ilmu pengetahuan. Maknanya dia pakai dua-dua. Arab pun pakai, Melayu pun pakai. Dia perangai apa tu? Tamak kan? Dia ambil perkataan Arab, dia terjemah, dia pakai dua-dua. Banyak contoh kan? Apa contoh? Apa contoh? Dia ambil perkataan Arab, dia terjemah, kemudian dia pakai dua-dua sekali. Melayu pakai, Arab pakai. Malam Lailatul Qadar. Masjid Hasan. Dia pakai dua-dua kan. Membazir. Okey, ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Habis kerja kamu apa dah? Cerita pasal kiamat, bila tanya tarikh tak tahu. Habis kerja kamu apa sahabat? Bagi tahu apa? Ni. Ini kerja aku. Wa innama, bagi tahu pada orang musyrikin. Dan hanyalah sesungguhnya aku adalah nazir, pemberi peringatan, mubin yang pemberi peringatan tentang apa? Jadi kerjaku bukan bagi tahu mata, tapi kerjaku bagi tahu tentang suasana hari, supaya kamu takut dan kamu bersedia. Kerja tarikh ni kerja Allah. Al-ilmu indallah. Jadi apa rahsia? Kenapa Allah tak bagi tarikh? Dia kiamat ni dua kan, satu kiamat besar, mungkin kita tak sempat kot. Yang kedua, kiamat kecil. Jadi apa rahsia, apa hikmah Allah tak bagi tarikh? Sentiasa? Tapi bersedia tak? Ramai tak yang tak tahu tarikh, tapi tak bersedia juga, akhirnya mati mengejut. Kita terkejut tak bila dengar orang tu mati muda? Terkejut kan? Kenapa terkejut? Kan kita dah tahu tarikh mati tu tak ada. Bila tak ada, kena bersedialah. Bila dah bersedia dengar kematian, jangan terkejut. Bila kita terkejut, makna apa? Tak bersedia. Jadi tak tahu tarikh pun tak bersedia. Tadi kata supaya bersedia. Kalau Allah bagi tahu tarikh, apa kerugiannya? Kalau Allah bagi tahu tarikh. Jadi apa ruginya? Kan bagus, besok tahu kiamat, hari ni bertaubat, confirm masuk syurga. Tapi sekarang tak tahu pun jahat juga pun. Taubat semata-mata sebab dia tahu esok nak mati. Dia taubat dia sebab dia tahu esok nak mati. Bukan sebab tapi bagus kan? Bagus dah tahu tarikh. itu bukan ujian yang hakiki. Dia kalau dia bertaubat dan beramal last minute, agak-agak
Kalau dia masuk syurga, syurga yang mana? Dekat pintu je lah. Jadi tak ada peluang untuk dapat syurga yang tinggi. Sebab apa? Amalan dia last minute. Jadi Allah nak bagi peluang kita masuk syurga yang tinggi, maka Allah tutup. Allah tak begitu tarikh kiamat. Supaya apa? Kita sentiasa berusaha sepanjang masa. Bila tak tahu kita akan sentiasa berusaha, maka amalan kita jadi banyak tak? Dengan amalan banyak kita boleh tingkatkan tempat di syurga. Okey. Nazir. Sebenarnya tugas Nabi ni Nazir saja ke ataupun ada satu lagi? Kan Nazir memberi khabar amaran, yang Bashir. Kenapa dalam ayat ini Allah tak beritahu Nazir wa Bashir? Sebab ini ayat ini tuju pada siapa ni? Qul. Bagi tahu pada siapa ni? Ni yang mempermainkan tentang hari kiamat. Jadi orang macam ni tak perlu bagi berita gembira. Sepatut takutkan mereka. Betul? Student malah pergi sekolah, patut tak bagi berita gembira? Kamu sebab malah ni cikgu nak bagi berita gembira. Ada. Kemudian mubin. Apa mana mubin? Yelah, jelas tu macam mana? Aku memberi peringatan yang nyata. Macam mana tu? Contoh macam mana senang nak faham? Dengan apa caranya? Makna nazir tak akan jelas, tak akan nyata kalau tidak ada ayat Al-Quran. Sebab itulah ayat Quran pun orang tolak kan. Kalau tak ada ayat Quran, logiknya lagi orang tolak. Pada syarat nak berdakwah mesti Allah sebut apa ni dalam surah apa ni? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani ala basirah. Surah apa ni? Siapa hafiz? Siapa hafizah? Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Cuba tengok Surah Yusuf ayat berapa? 10. Cuba tengok. Cuba tengok Surah Yusuf ayat 108. Cuba terjemah. Qul, katalah wahai Muhammad, hazi sabili, inilah jalanku. Kita bila orang tanyalah apa jalan Nabi Muhammad, biasa kita jawab apa? Apa jalan Nabi Muhammad? Sirat. Apa maksud siratul mustaqim? Ialah apa maksud jalan lurus? Apa maksud jalan yang benar?
Mungkin kita jawab apa? Solat, puasa, haji kan. Tapi tengok Allah kata apa pada Nabi? Qul, katalah wahai Muhammad, hazi sabil, ini jalanku. Apa jalanku? Ad'u ila Allah. Aku ad'u ni fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Jalan aku ialah aku sentiasa mengajak manusia ila Allah, kepada Allah. Jadi jalan aku bukan solat, bukan puasa, tapi mengajak manusia kepada Allah. Dan mengajak pula dalam bentuk ala basirah. Apa makna basirah? Basirah daripada penglihatan. Maksudnya jelas. Bila nampak jelas kan? Ini ada kaitan dengan nazirun mubin. Kata ulama, basirah ni ialah jelas tu maksudnya dengan ayat Quran. Kalau manusia faham Quran, memang jelas, clear. Tapi kalau cerita pasal Islam, tak ada dalil pada Quran, tak ada dalil pada sunnah, orang tak jelas. Bahkan kadang-kadang mengelirukan. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni kan. Akhir sekali dia bukan ikut Islam, ikut cara ustaz ataupun tarikat tu. Okey? Kemudian siapa lagi yang buat kerja Nabi dan jalan Nabi? Siapa lagi? Aku, wa manittaba'ani, dan orang yang jadi Nabi buat kerja dakwah dengan siapa? Adakah sahabat saja? Tak. Ni, siapa saja ikut aku, dia buat kerja ni. Mana siapa tak buat kerja ni, ad'u ila Allah, dia bukan pengikutku. Ya. Sebab itulah biasa kalau kita belajar sunnah, kita faham apa dia. Kalau belajar sunnah lah, orang kata dia tu belajar sunnah, itu ustaz sunnah, itu kelas sunnah. Maksudnya apa? Belajar hadis. Tapi orang yang belajar hadis tapi tak sunnah pun. Dia biasanya lah, kalau belajar sunnah ni, dia lebih fokus pada apa? Ibadat, perbuatan, solat kan. Kalau solat cara Nabi, wuduk cara Nabi kan. Apa lagi, puasa pun, umrah haji pun cara Nabi. Tapi dia lupa sunnah Nabi yang terbesar ni, berdakwah kan. Ramai orang salat cara Nabi tapi tak berdakwah, sebenarnya dia belum ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi kata, wa manittaba'ani, yang buat kerja ni ialah orang yang, maknanya kalau dia tak ikut aku, dia tak buat kerja ni, ataupun dia tak berdakwah, sebenarnya dia belum ikut aku. Boleh faham? Kemudian dakwah tu bergantung pada kemampuan dan setakat kebolehan kita lah. Kadang-kadang berdakwah dengan ilmu, kadang-kadang dengan masa, dengan tenaga, dengan duit. Tapi kena berdakwah. Kalau tak ada langsung sumbangan pada agama, sebenarnya dia belum umat Nabi Muhammad. Okey? Dan bila berdakwah kena ada dalil daripada Quran dan hadis. Itu makna basirah. Jangan cakap kosong. Ataupun dia cakap apa yang guru dia cakap je. Yang Nabi cakap dia tak tahu. Lepas tu kalau kita cinta pada Nabi, bila nak buat apa-apa tanya, Nabi buat apa dalam bab ni? Kalau Nabi buat ni, saya buat. Kalau Nabi tak buat, saya tak buat. Itu cinta. Tapi dia buat berdasarkan guru dia buat. Sebenarnya dia tak cinta pada Nabi. Dia lebih cinta pada guru dia. Okey? Kemudian falamma, habis. Falamma, maka tatkala ra'auhu, maka tatkala mereka melihatnya. Siapa melihat ni? Ni yang kufur, yang tak percaya pada hari akhirat dan yang mempermainkan. Tadi dia dengar kan? Masa kat dunia dia dengar, tapi mereka lihat ni di mana ni? Di akhirat besok. Bila akhirat nampak dengan mata.
Bila mereka lihat zulfatan. Apa makna zulfah? Dekat. Mana azab tu depan mata dia kan? Yang mana? Hu. Kenapa? Yalah satulah hu tu. Tak ini ramai. Tak, dalam ayat ada waw kan? Ha? Tapi baca dia ra'auhu ke ra'ahu? Au kan? Ada waw lah. Cuma dia tak tulis. Dia dalam Quran tulis macam mana? Dia kadang-kadang Quran, tulisan dalam Quran lain tapi sebutannya macam as-salah. Kadang-kadang dia tulis macam mana? Macam ni. Kan? Ada alif kecil. Tapi kita tulis salat macam ni. Sebenarnya alif ni pun sama dengan alif ni. Sebutannya sama, tak salah. Jadi ra'auhu macam ni. Kalau seorang ra'a, kan? Kalau dia seorang lelaki melihat ra'a. Kalau ramai, tambahlah, buang ya, alif ni alif maksurah, buang, tambah waw, alif. Sekarang ra'au makna apa? Mereka ramai. Kemudian nak begitu, mereka ramai melihatnya, buang alif, tambah hu. Boleh? Jadi sekarang yang melihat seorang ke ramai? Dia refer kepada siapa ni? Yang mana ni? Ni. Wa yaquluna, mereka berkata, ramai tak? Mereka yang mempermainkan hari akhirat, dia tanya, Muhammad, bila lagi hari kiamat? Ramai ni. Ni masa kat dunia, sadiqin. Kemudian maka Allah kata, mana tatkala mereka yang bertanya kat dunia melihat hu ni balik pada apa? Tapi refer kepada kat mana? Mana ada? Al-wa'du. Janji ni sebenarnya azab. Kerana Nabi kata kalau kamu kufur kamu akan diazab. Itu janjilah. Jadi hu ni balik pada al-wa'du. Waw ni balik pada yaquluna. Boleh? Jadi maka tatkala mereka melihatnya, azab itu zulfatan, dekat. Ni baru lihat ni, tak masuk lagi ni. Apa berlaku? Si'at apa mana? Sayyiat, buruk. Ataupun kalau panggil ulama su', apa mana? Ulama jahat, buruk lah. Bila mereka lihat azab dekat, si'at, buruk lah. Wajah-wajah allazina kafaru, orang-orang kafir. Kenapa muka mereka buruk? Mungkin hitam, mungkin biru, mungkin lebam. Kenapa? Yalah, kenapa? Yalah, kat dunia beriman, tak beriman juga, tapi muka dia handsome. Kadang-kadang dia lebih handsome pada kita kan. Tengok pelakon-pelakon filem Hindustan, handsome tak? Tapi tak beriman. Jadi kenapa muka mereka berubah? Sebab tengok ni, azab. Kita tengah-tengah okey senyum kan, tiba-tiba tengok harimau, berubah tak? Berubah, walaupun harimau tu belum tentu terkam kita. Yang ni, dia tengok, dia yakin tak dia akan masuk? Pastilah berubah muka. Jadi kenapa, yang kedua pula, kenapa berubah muka? Kenapa Allah tak kata batang tubuh mereka berubah?
Kenapa muka? Sebab manusia ni nampak takut ke gembira di mana? Di muka je. Jadi nak tengok orang tu gembira ataupun tak, jangan tengok kat tangan dia, tengok muka dia. Muka ni menggambarkan. Tapi kat dunia manusia boleh tak berpura-pura? Muka senyum tapi hati tu nak meletup kan? Di akhirat besok tak ada sembunyi. Yang nampak yang tu yang sebenar dalam hati mereka. Jadi sebenar Allah nak beritahu apa ni? Bila mereka nampak azab, wajah mereka berubah jadi buruk dan hitam. Apa yang Allah nak beritahu? Pucat okey lagi, ini buruk sangatlah. Kita kan biasa pucat kan? Apa yang Allah nak beritahu? Tapi kat dunia dia dengar tak cerita azab, tak takut pun. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Dan sebab itulah ilmu ada 3 peringkat kan? Ilmu ada 3 peringkat. Satu, ilmu al-yaqin. Yang kedua, tak, satu ilmu al-yaqin. Tak, itu last sekali. Satu ilmu al-yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, haqqul yaqin. Yang pertama ilmu yakin ni sekadar dia dengar. Dia dengar daripada orang yang dia percaya, dia pun yakin. Tapi ainul yaqin bila dia nampak. Sebab tu dia sebut ain, nampak. Dan yang ketiga, apa maksud hakul yakin? Apa dia? Kalau proses dia macam mana? Kalau nak bagi contoh lah 3 tahap ni. Saya kata minggu depan saya akan buat buah anggur yang sangat manis. Itu dia panggil apa? Lepas tu minggu depan saya betul-betul bawa dan nampak. Ainul yaqin. Lepas tu minggu satu lagi saya bagi makan. Betul-betul rasa manis. Itu hakul yaqin. Boleh? Dia orang beriman bila mula beriman? Sini. Orang beriman mula beriman kat sini. Tapi orang tak beriman bila dia mula beriman? Kat sini. Sebab itulah kat dunia dia dengar, dia tak yakin. Tapi bila di akhirat besok dia nampak, berubah muka. Sebab apa? Masa tu ainul yaqin. Tapi kalau masa ni dia beriman, dia nampak, dia pun beriman. Okey Tuhan, kami dah beriman. Ada faedah? Sebab apa tak? Sebab apa tak ada faedah? Satu lagi sebab. Sebab syarat nak beriman dengan akhirat, syarat dia ialah tak nampak. Syarat dia tak nampak. Bila nampak, dah habis syarat tu. Boleh faham? Sebab apa? Bila nampak, iman dia tak terpakai. Sebab semua manusia akan beriman benda yang nampak. Dia beza orang kafir dengan orang beriman ialah orang kafir hanya percaya benda yang nampak je. Jadi api cerita, api neraka dia tak nampak, dia tak beriman. Tapi orang beriman percaya pada benda yang tak nampak. Jadi syarat nak beriman dengan benda gaib ialah bila benda tu gaib lah. Bila dah zahir, okey. Falamma ra'awhu zulfatan si'at. Ini disebut dalam surah apa ni? 3 ni. Ilmu yaqin, ainul yaqin. Ada tak 3 dalam Al-Quran? Takasur yang mana? Ainul yaqin. Ilmu yaqin.
Ini mesti hafal takasur tak habis. Benar, dua-dua ni at-takasur. Kan? Betul tak? La tarawunnal jahim thumma la tarawunna. Sebelum tu summa la tus'alunna yawma idzin. Cuba cek ada tak? Hakul yakin ni surah apa? Ha? Surah Al-Haqqah. Surah Al-Waqi'ah pun ada. Inna haza lahuwa haqqul yakin. Ayat terakhir sebelum akhir. Surah Al-Waqi'ah ayat 95. Cuba tengok. Ada tak? Tapi sebelum tu Allah cerita apa? Ayat 90 daripada 93. Wa nuzulun min hamim. Maka hidangan daripada air panas yang mendidih, itu perlilah tu. Air panas mendidih kan, mana hidangan? Itu azab. Kemudian wa tasliyatu jahim. Dia akan masuk dalam neraka jahim. Dah masuk kan? Allah kata apa? Inna haza lahuwa. Bila dah masuk betul-betul hakul yakin. Jadi kita kalau nak beriman, tahap yang pertama, kemudian wakilah, dan dikatakan hazal lazi, inilah allazi yang kuntum, adalah kamu, bihi, dengannya ni apa dia? Nya balik pada apa? Al-wa'du. Tu'adun. Kamu tad'un, begitu tu'adun, yang kamu minta. Betul tak orang kafir masa kat dunia minta azab? Betul lah. Tapi dia minta dalam bentuk perli, mempermainkan. Dan dia kata, turunlah segera, kami tak sabar ni. Maka Allah kata, yang kamu nampak ni sampai berubah muka, sebenarnya yang kamu minta lah. Kenapa terkejut? Ada tak orang Islam yang jenis macam ni? Dia buat dosa, kemudian dia kata tak ada pun azab Tuhan? Ada ke? Sama lah ni. Ada ke? Siapa dia tu? Oh, tempat lain. Jadi kalau ada perangai macam tu, dia ada menyerupai orang kafir. Dia jenis mencabar Tuhan. Dia ingat Tuhan ni macam main-main je. Bila Tuhan tak turun azab, bukan makna Tuhan tak tepat janji. Sebab janji azab ni Allah janji bila ni? Di akhirat besok. Sabar je lah. Okey? Jadi zalim tak Allah bila Allah azab pada mereka ni? Zalim tak? Tak. Bahkan memang patut pun sebab mereka dah tahu, bahkan mereka permainkan pula. Okey. Boleh ke? Boleh. Cuba tengok maksud dia balik. Kul huwa allazi zara'akum mengembangkan. Kalau surah lain Allah guna perkataan apa? Basa, surah apa? Nisa ayat 1. Fil ardi wa ilaihi, hanya kepadanya tuhsyarun, kamu dihimpunkan.
Apa beza ilahi tuhsyaru dengan tuhsyaruna ilahi? Kalau ilahi hanya kepada Allah. Jadi kalau kita tadabbur ayat ni, ilahi di awal tu apa perasaan kita? Takut dan lepas ni kita tak bergantung pada siapa dah. Hanya pada Allah aja. Bergantung pada suami, akhirnya suami pun lari daripada kita. Bergantung pada bos, bos pun lari. Bergantung pada PM, PM pun. Jadi hanya bergantung pada Allah saja. Itu maksud tadabbur. Kemudian wa yaquluna. Mereka berkata, mata hazal wa'du. Bila? Ada surah lain Allah kata mata hazal fathu. Kan? Surah apa tu? Mata hazal fathu. Mata hazal fathu. Sebenarnya al-fathu tu surah Yasin kan? Ke surah Sejadah? Ni ayat ni mata hazal fathu. Surah Yasin lah. Ke Sejadah? Saya rasa Sejadah lah. Cuba tengok ada tak Sejadah. Surah Sejadah kan. Jadi apa beza ni? Fathu dengan wa'du sebenarnya sama. Fathu makna dia kemenangan. Jadi dia perli pada Nabi. Nabi kata siapa beriman masuk syurga, siapa kufur masuk neraka. Jadi siapa yang menang? Jadi orang kafir perli. Bila lagi kamu nak menang ni? Asyik kena tangkap, kena seksa kamu. Bila kamu nak menang? Okey, in kuntum sadiqin qul innama al-ilmu indallah wa innama sesungguhnya hanyalah ana nazirum mubin. Apa maksud? Pemberi peringatan yang jelas. Dengan berdalilkan daripada ayat Quran dan hadis. Ada dalil lain tak? Bila berdakwah kena ada dalil ataupun ada basirah. Surah apa? Surah Yusuf ayat 108. Okey, falamma bukan, tatkala ra'auhu melihatnya, melihat apa? Azab. Zulfatan si'at wujuhu allazina kafaru Wakila lahum hadza allazi kuntum bihi tad'un. Kamu minta. Okey, baca ayat seterusnya. Kita habiskan ada 3 ayat lagi. Cuba baca. Qul ara'aytum Qul ara'aytum in laka waman au rahimana faman yujiru
Ni 28 lah. Lepas tu Qul War-Rahman. Ha? Amanna 29. Ha? Oh. Pasal tak lamuna. Okey. 28 lah. 29. Qul in asbaha ghauran okey. Kul. Katakanlah, tak payah tulis ha? Sebab kul dah banyak dalam surah Al-Mulk kan. Dah berapa kul dah hafal? Ha? Dah hafal semua dah? Oh belum? Daripada dulu sampai sekarang tak bertambah daripada 3 kul tu. Tambahlah 3 kul ni yang dalam surah Al-Mulk. Kul katakanlah ara'aitum. Dia kalau terjemah harfiah, adakah kamu melihat? Tapi maksudnya lihat dan bagi tahu aku. Itu maksud dia. Allah suruh Nabi, Allah perintah Nabi supaya bagi tahu pada orang musyrikin. Apa dia? Supaya Nabi cakap pada orang musyrikin, bagi tahu aku. Setelah kamu lihat dan fikir, bagi tahu aku. Jadi kalau nak terjemah Arabnya akhbiruni. Akhbiruni, bagi tahu aku. Ini makna yang maksud dia sebenar, bagi tahu aku. In sekiranya ahlakani Allah, ahlaka apa dah? Halakah hancur, betul lah. Sekiranya Allah telah menghancurkan ataupun mematikan aku, dan juga waman, man, siapa, man ma'i, siapa yang bersama aku, siapa yang bersama Nabi, sahabat lah. Bagi tahu pada orang musyrikin supaya mereka bagi tahu engkau, sekiranya Allah membinasakan aku dan membinasakan orang bersamaku, atau rahimana. Siapa merahmati ni? Kena ada dia, atau dia iaitu Allah merahmati kami. Faman yujiru, maka siapakah yujiru? Melindungi. Ini fi'il apa ni? Yujiru. Mudarat kalau madhi jar apa jar? Madhi apa? Jar, bukan. Kalau amar perintah.
Ha? Bukan, amar. Amar ni perintah. Ha? Apa? Ujian. Bukan. Dia amarnya sentiasa kita sebut, tapi kita tak perasan. Itu fi'il amar. Kita biasa tak baca Allahumma Allahumma ajir ni minan nar, kan? Ni ajir ini fi'il amar kepada yujiru, kan? Jadi kalau terjemah pada ya Allah, lindungilah, selamatkan aku daripada neraka. Kalau madhi dia ajara yujiru, mudhari'. Yujiru, amar dah ajir. Ini amar, ajir. Okey? Jadi maka siapakah yang boleh lindungi ataupun selamatkan? Al-kafirin, orang-orang kafir. Selamat daripada apa ni? Dari azab yang pedih. Apa maksud ayat ni? Siapa boleh cerita dia yang tersirat? Di syarat baca Quran, dan Quran tu boleh membantu kita di akhirat besok. Syarat dia mesti faham. Apa dia? Cuba. Mana tahu, takut kebetulan betul. Siapa yang selamat? Tak, ayat ni jelas. Begitu kepada orang musyrikin, sekiranya Allah membinasakan aku dan sahabat-sahabat aku, ataupun Allah merahmati kami. Kami itu siapa? Nabi dan para sahabat. Maka siapa boleh selamatkan orang kafir daripada azab Allah? Tapi kenapa Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir, kalau aku mati, sahabat pun mati, ataupun aku panjang umur, siapa nak selamatkan kamu daripada azab neraka? Makna selama ni tak faham lah, kan? Cuba buka surah At-Tur ayat 30. Surah At-Tur ayat 30. Cuba baca. Am yakuluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Kan? Okey, apa maksud dia? Ataupun mereka berkata, siapa mereka ni? Orang kafir. Mereka berkata pada siapa? Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad syair, penyair. Jadi mereka kata pada Nabi, mereka kata sama-sama mereka lah, Muhammad ni penyair. Jadi natarabbasu, kita tunggu bihi raibal manun. Mana orang kafir nak tak Nabi mati, sahabat pun mati, kan? Sebab apa mereka nak Nabi mati? Sebab dia tak nak Nabi berdakwah dan semakin merebak, kan?
dan mungkin mereka tak dapat kuasa, tak dapat apa yang mereka nak buat kan. Jadi mereka nak sangat Nabi mati. Senang, habis cerita. Okey? Ayat ni menjawab pada persoalan ni. Okey. Kalau kamu nak aku mati kan, Allah pun takdir aku mati, sahabat pun mati. Lepas aku mati, agak-agak lah kamu ni selamat tak daripada azab Allah? Tak selamat. Okey. Kalau Allah tak matikan aku dan Allah panjangkan umur, kamu juga selamat tak daripada azab Allah? Tak selamat kan? Jadi makna apa tu? Aku hanya berdakwah nak selamatkan kamu daripada api neraka. Kamu tak faham ni. Kalau aku mati, kamu tak boleh selamat juga. Jadi tak sampailah tujuan. Aku tak ada nak kepentingan apa-apa pun. Nak selamat kamu daripada azab je. Yang kamu nak aku mati tu kenapa? Faham tak? Dia setengah orang tak suka pada ustaz kan, contohlah. Sebab ustaz tu mengajar yang Quran, yang hadis kan. Kita jawab sama. Kenapa kamu tak suka ni? Aku nak cerita yang sebenar supaya kamu selamat daripada azab Allah. Boleh? Jadi isu bukan isu Nabi mati ataupun Nabi panjang umur. Isu dia kamu ni selamat ke tak? Isu dia bukan ustaz tu mengajar. Tak, isu dia kamu ni. Dengan amalan kamu tu selamat tak? Kalau tak selamat, ikutlah yang benar. Boleh faham? Dan yang paling penting, message para Nabi, semua para Nabi, apa dah? Objektif besar dakwah pada semua para Nabi apa dah? Ni. Nak selamatkan daripada azab. Ini je. Maknanya bila selamat daripada azab, bolehlah masuk syurga. Itu je. Sebab itulah Nabi tak datang bawa apa? Kekayaan. Sebab nak selamat daripada azab tak perlu duit banyak. Nabi tak nak pangkat, tak nak kuasa. Sebab apa? Nak selamat manusia daripada azab tak perlu kuasa. Cukup dengan apa? Nak selamatkan manusia daripada azab, cukup dengan apa? Ialah dakwah kepada apa? Dengan apa? Basirah. Sebab tu Nabi kata, sampaikan dariku walaupun ada satu ayat, iaitu daripada Quran ataupun sunnah. Itu je yang boleh selamatkan manusia. Tapi sekarang manusia, hampir semua manusia nak selamat. Tapi bukan nak selamat daripada azab bin alim. Nak selamat daripada apa? Coronavirus. Betul tak? Sekarang ada berapa mati? Semua pakai purdah. Purdah yang berbeza warna. Sebab apa? Punyalah takut pada, tapi tak takut pada azab bin alim. Sebenarnya yang mati pasal corona kan, selesai tak masalah dia bila dia mati? Yang mati pasal coronavirus ni, selesai tak masalah mereka setelah mereka mati? Tak. Ni ada satu lagi. Pentingkan diri. Ya ke? Yelah, kadang-kadang kita ingat orang yang mati kena penyakit tu kan selesai masalah. Tak. Ada masalah lagi besar menunggu dia. Dan masalah ni dia tak akan mati sampai bila-bila. Kan? Allah kata apa? Summa la yamutu fiha wala yahya. Surah apa ni? Itulah saya nak tanya tu. Ni surah apa ni? Al-A'la kan? Okey, cuba terjemah. Summa la yamut fiha, dalam neraka. Dia tidak mati, wala yahya, dan tidak. Kenapa Allah beritahu? Dia sepatutnya kalau tak mati, hidup. Kalau tak hidup, salah satu je. Tapi Allah kata ahli neraka dua-dua tak. Mati pun tak, hidup pun tak. Apa maksud dia? Tak ada keterangan siksa. Dia apa makna kehidupan?
Sebab tu Allah kata kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di, kenapa? Sebab kehidupan di akhirat sebenarnya ialah itulah kehidupan yang sebenar. Sebab rehat je, tak ada sedih, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada mati, tak ada risau, tak ada, semua tak ada. Itulah kehidupan sebenar. Ketika dunia ni hidupan sementara. Sebab tu suka tak mungkin selama-lama, sedih tak mungkin. Tapi bila dihidup dalam keseksaan 24 jam kena bakar, terbakar hangus, tukar kulit baru. Bila lapar, kita kalau hidup kat dunia, bila lapar makan tak? Dan bila makan hilang tak lapar? Dan bila makan sedap tak? Okey, ahli neraka bila lapar boleh makan tak? Boleh makan. Tapi dia makan apa? Zakum. Bila makan zakum hilang lapar tak? Lazat tak? Macam tak hidup lah. Dia bila lapar, bila semakin makan semakin azab. Itu bukan kehidupan. Bila kita dahaga boleh minum air. Bila hilang minum apa? Tea life kan. Bila minum tu sedap tak? Oh, tak sedap dah. Dulu okey. Sekarang dah tak itulah. Sedap tak? Hilang tak dahaga? Hilang. Tapi bila dalam neraka, bila dahaga minum tak? Minum. Tapi air apa? Air panas yang mendidih, air seperti tembaga yang cair, darah bercampur dengan, dan bila minum hilang tak dahaga. Bahkan dia macam orang tak hidup. Hidup tapi tak ada kerehatan, tak ada lapar, tak ada kenyang, tak ada dahaga. Okey. Jadi ni penyakit paling bahaya ni, azabun ali. Tapi tak ramai yang takut. Yang lebih takut ialah tentang penyakit fizikal. Punca apa? Punca? Dia lebih takut pada penyakit fizikal daripada azabun ali. Apa punca dia? Tak tadabbur Al-Quran. Yalah, tak beriman dengan benda gaib sebab tak tadabbur. Kalau dia tadabbur Al-Quran, jumpa tak azabun ali, makanannya, minumannya, tu jumpa tak? Dan mesti rasa takut sebab diingatkan setiap hari. Tapi kalau 20 tahun tak pernah baca Quran, macam mana nak dapat peringatan? Okey? Okey, kemudian pukul pada jam 12.50. Okey, kul, katalah, wahai Muhammad, huwa, dialah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kita perasan tak berapa kali sebut Ar-Rahman dalam surah Al-Mulk? In amsaka kul ara'aytum awalam yara ila at-tayr fawqakum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Berapa lagi? Jadi dalam surah ni dia panggil surah apa? Mulk. Apa makna mulk? Kerajaan. Kerajaan, kuasa. Tapi banyak sifat Allah yang disebut dalam surah ni ialah sifat apa kaitan raja, kerajaan dengan Ar-Rahman? Zalim, sombong, ambil hak orang kan, tak bagi hak orang. Jadi Allah nak begitu. Allah berbeza dengan manusia. Allah bila ada kuasa, bila kerajaan, tapi sifat utamanya ialah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya kita bila faham, bila kenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Sebab dia bukan setakat kerajaan, bukan setakat raja, tapi penyayang. Okey, wahai Muhammad, bagitahulah pada orang musyrikin, kalau kamu tak nak beriman, itu masalah kamu. Tapi dia, iaitu Allah, tetap Maha Penyayang. Amanna, kami telah beriman dengannya. Nak jadi apa, jadilah. Beriman dengannya. Wa alaihi
dan alaihi di depan kena terjemah hanyalah, sama dengan ilaihi tusyaru tadi, dan hanyalah kepadanya kami bertawakal. Apa makna tawakal? Apa makna bergantung? Boleh tak bagi contoh macam mana bergantung, bertawakal kepada Allah? Macam mana? Jadi macam mana tu? Bila tak berserah bolak-bolak, macam mana bolak-bolak tu? Macam mana tu? Semua orang cakap serah bolak-bolak, serah sepenuhnya, 100%. Tapi macam mana? Adakah kita termasuk orang yang tawakal? Apa dia? Itu je. Tak, tawakal pertama sekali kena berusaha. Kalau redha je tapi tak usaha, kenapa tak bekerja? Saya tawakal pada Allah. Itu bukan tawakal. Jadi syarat pertama mesti berusaha. Syarat kedua mesti berserah setelah berusaha kepada Allah. Apa maksud berserah pada Allah? Iaitu apa saja Allah takdirkan, walaupun tak sama dengan kehendak kita, kita senyum, alhamdulillah, dan kita yakin yang ni adalah yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Bukan yang kita nak, yang Allah. Batu salafus salih dia kata, bila aku minta Allah bagi, aku suka. Tapi bila aku minta Allah tak bagi, aku 10 kali suka. Kenapa lebih suka yang Allah tak bagi? Yang Allah tak bagi sebenarnya itulah pilihan Allah. Yang Allah bagi itu pilihan. Jadi pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan aku. Oh, payah tu macam tu. Payah tak? Minta kerja 2-3 kali, tak dapat. Senyum ke peras? Mana tak tawakal kepada Allah? Sepatut dah tawakal, 3 kali minta tak dapat, yakin ini adalah Allah nak bagi yang terbaik ni. Boleh? Macam Nabi bila pergi ke Mekah untuk buat umrah kan, tahun berapa dah? Tahun 6 Hijrah. Tapi dah sampai dekat-dekat Mekah dah, pakai ihram dah, tiba-tiba tak dibenarkan. Nabi kecewa ke Nabi biasa je? Biasa kan? Bahkan Nabi setuju tak dengan perjanjian tu? Dan Nabi suruh sahabat supaya bertahlul, tapi sahabat enggan. Nabi kecewa tak? Nabi bukan kecewa sebab tak boleh buat umrah, tapi Nabi kecewa sebab sahabat tak dengar cakap. Kenapa Nabi boleh terima? Sebab itu mana dipanggil tawakal. Sebab Nabi yakin ya Allah takdirkan pasti terbaik. Sebab tu Nabi senang je suruh bertahlul. Kalau ada kambing sembelih aja. Tapi sahabat susah nak terima. Macam kita lah, dah siap, dah bayar apa semua, sampai kat Jeddah, kerajaan Saudi kata tak benar masuk Mekah buat umrah. Dalam pakai ihram, dah bayar apa semua, kena balik hari tu juga. Senyum ke kecewa? Mana belum tawakal pada Allah. Itu maksud tawakal kan? Mulut cakap serah 100%. Tapi bila Allah takdir tak sama dengan kehendak kita, kenapa ni aku dah usaha kan? Orang lain sekali usaha dapat, aku dah 3 kali tak dapat. Itu bukan tawakal. Boleh faham? Okey, fasata'lamuna, maka sata'lamuna, kamu akan mengetahui. Man, siapa? Huwa, dia, fi dalal, yang dalam kesesatan, mubin, yang
Apa maksud ayat ni? Bila orang musyrikin dah didakwah, mereka tolakkan, bahkan mereka permainkan Nabi. Bila lagi nak datang kiamat kan? Maka Nabi pun cakap lagi, Nabi kata apa? Kalau kamu nak aku mati dan Allah takdir aku mati, agak-agak kamu selamat tak? Tak selamat juga kan? Kemudian kalau aku panjang umur pun kamu tak beriman juga. Okeylah. Okey. Sekarang kamu tak nak beriman, itu masalah kamu. Tapi aku tetap yakin Allah tu Maha, dan aku beriman dengannya dan aku berserah. Habis hubungan kita macam mana? Tunggu di akhirat. Apa dia? Fasata'lamuna. Kamu akan tahu di akhirat besok, bukan kat dunia. Kat dunia kamu tak percaya. Kamu kata kamu betul. Dan mereka kata Nabi pula sesat kan? Okey, kita tunggu di akhirat. Siapakah sebenarnya yang maksudnya apa tu? Mengajar untuk kita pada. Bila kita berdakwah, orang tak nak terima juga, jangan hukum, jangan hantam, jangan maki dia. Cakap je ayat ni. Okey, kita jumpa di akhirat besok. Habis cerita, betul tak? Jadi Islam tak menggalakkan kita bertegak urat sampai bergaduh buat apa. Sebab kita tak boleh, kita bukan nak paksa dia beriman. Bukan kerja kita. Betul? Kerja kita berdakwah je. Bila dia tak nak beriman, jangan maki. Cukup. Jawab ayat ni. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin. Okey, sesat ada mubin. Tadi nazirun mubin. Sesat pun ada mubin. Apa maksud sesat yang mubin? Macam mana tu? Kalau sesat yang terang, ada tak sesat yang tak terang? Tak nyata. Ada kan? Dia ulama bagi contohlah macam kita nak pergi Johor Bahru kan. Nampak ada signboard ke Johor Bahru. Besar signboard, terang, clear. Tapi dia ambil juga exit ke Alor Gajah. Ini sesat yang terang ke sesat yang kelabu? Sekarang banyak tak tanda-tanda kebesaran Allah? Bukti jelas tak kebenaran Al-Quran? Tiba-tiba dia tak beriman juga, maka dia dhalalin mubin. Kalau dia sesat sebab mesej dakwah tak sampai, yang cerita dakwah pun tak sebut yang Quran, itu dhalalun nisfu mubin. Separuh mubin. Separuh kan? Boleh faham? Okey, qul, katalah. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, sama dengan ni. Beritahu aku in sekiranya asbaha telah menjadi ma'ukum, ma' apa dia? Air kamu. Air mana ni? Air yang kamu minum, yang kamu masak, yang kamu siram pokok, bagi minum binatang. Ghaura, kering. Semuanya kering. Air sungai kering, air telaga kering. Maka Allah bertanya, faman, maka siapa ya'tikum, boleh memberi ataupun membawa datang kum kepada kamu bima'in dengan air yang mengalir. Okey, apa maksud yang tersirat dalam ayat 30? Apa pula cerita air ni? Daripada cerita azabun alim, dhalalim mubin, cerita air pula. Apa dia? Tapi cerita ni, surah ni surah apa? Kerajaan. Apa kaitan kerajaan dengan air? Ialah apa kaitan dengan air? Ialah rezeki bukan air je. Sumber.
Allah nak bagi tu kehebatan Allah. Kerajaan ni, mana-mana kerajaan yang hebat ke, China ke, Amerika ke, kalau dia nak tangkap orang dan nak matikan orang, dia kena buat apa? Kadang-kadang dia perlukan polis, perlukan tentera kan, perlukan senjata, betul? Kadang-kadang orang tu sembunyi, setahun pun dia tak jumpa, kan? Macam siapa tu? Jolo kan, tak jumpa. Dia boleh cakap je, kami tahu Jolo di mana, cuma tak boleh nak tangkap je. Okey? Jadi kalau kerajaan yang hebat macam mana pun, kadang-kadang nak bunuh orang, nak tangkap orang, kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang kena tangkap dengan polis dan tentera. Tapi Allah kalau nak matikan hamba dia, perlu tak tentera yang ramai daripada langit? Perlu tak senjata yang canggih? Tak. Walaupun Allah ada kerajaan. Kalau Allah nak matikan hamba dia, hanya perlu keringkan air je. Keringkan air je, mati semua. Betul tak? Ada satu cerita, seorang raja dengan menteri. Menteri bertanya pada raja, kalau kamu ada masalah tak boleh minum air, kecuali kerana kamu kena bayar dengan sekian-sekian harga. Dia jawab apa? Saya akan gadaikan kerajaan saya separuh demi untuk mendapat segelas air. Sebab apa? Sebab air itu kalau aku tak minum mati. Kan? Okey. Menteri tanya lagi, okey, kalau air dah masuk dalam badan kamu, tiba-tiba tak boleh keluar pula, apa kamu akan buat? Kalau ditakdirkan kamu kena operate dan kos dia sekian-sekian, maka jawab raja, aku akan gadaikan separuh lagi kerajaan aku demi untuk keluarkan air daripada badan. Maka menteri kata, sebenarnya nilai kerajaan kamu hanya segelas air je. Faham tak? Maksud kerajaan dengan air mana lebih mahal? Air. Jadi cerita surah Al-Mulk, cerita kerajaan. Tapi Allah nak bagi tahu, kerajaan aku hebat, nak matikan engkau, tak perlu bala tentera daripada malaikat. Aku keringkan air, cukup, mati. Betul tak? Kadang-kadang sebab tu orang pergi hospital, bila tak boleh makan, dia masukkan apa? Air kan? Bila tak boleh masuk air, dia buat apa? Air pun tak masuk, matilah. Kan? Kalau tak boleh masuk nasi, okey lagi. Tak boleh masuk Maggi, okey lagi. Tapi tak boleh masuk air, habis, mati. Okey. Dah hafal ke surah ni? Oh, belum? Bila nak hafal? Boleh tak bagi deadline? Minta pelajar yang bagi. Kalau saya bagi, susah. Rugi kalau tak hafal, sedangkan kita dah tadabbur. Kalau kita tak hafal, yang kita tadabbur semua akan hilang. Hilang macam tu je. Berapa masa? Berapa lama? Sebulan lah. Boleh? Siapa yang dah hafal? Belum lah tu. Tak lancar. Adik dah kan? Dah. Boleh ke ni? Boleh? Sebulan lah? Boleh? Tak rugi ya? Kalau tak hafal, sangat-sangat rugi. Okey, lepas ni saya bagi masa sebulan lah. Hari ni berapa bulan? 15 hari bulan Mac. Lengkap hafaz satu surah. Bolehlah 30 hari. Dia 30 ayat, 30 hari. Mana satu hari hafal? Takkan tak mampu. Nak apa? Tak, kita 2 minggu sekali kan? 2 kali sebulan kan? Bulan ni dah cukup kan 2 kali? Bulan depan pula lah. Awal lah, Sabtu pertama. Tak tahu, ikut pelajar lah. Saya tukar masak je, nak order apa? Nak suruh apa?
Surah apa? Weh. Surah Baqarah biasanya Surah Baqarah lepas tu 2 kali sebulan pula. Tahun-tahun juga. Tapi tak apa rasa kan nak cepat habis kan. Oh, nak faham. Ataupun mungkin nak start ambil video supaya bulan puasa. Bulan puasa? Belum. Tak apa panjang-panjang sangat. Ataupun boleh start daripada belakang ke? Tak, saya tak kisah. Sebut je nak surah apa. Ha? Ha? Al-Ahqaf. Dah tengok? Dia ada 2 pilihan lah. Satu, kita tadabbur surah yang saya belum tadabbur di mana-mana. Ha. Yang kedua, ikut pilihan pelajar. Dia sebenarnya tak banyak. Antaranya surah Al-Ahqaf. Ha? 35 ayat. Surah Muhammad pun belum kan? Surah Muhammad pun belum. Ha? Okey, boleh surah Muhammad. Boleh ya? Okey. Surah 47. Jadi kita nak sambung lagi lah ni. Sambung lagi ya. Jadi kalau 2 minggu lagi, paling-paling kurang dapatlah 10 ayat surah Al-Mulk, insya-Allah. Insya-Allah. Ini bukan untuk saya ni, untuk diri sendiri. Allah kata pada Al-Quran, man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal soleh maka untuk diri. Jadi masa kita menghafal tu, ingat ayat tu. Aku hafal ni untuk aku, kenapa malas? Lagi aku hafal banyak ayat, lagi tinggi darjah di surga. Kalau kat dunia pun aku nak rumah selesa, takkanlah di akhirat tak nak rumah selesa. Okey, cukup kan? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.